Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وأحسن الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, pertamanya kita memanjatkan syukur kehadrat Allah kerana dengan limpah kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala pada tengah hari ini, Allah izinkan kita semua berada di rumah Allah. Dan sebelum kita melaksanakan ibadat solat fardu zuhur secara berjamaah, sedikit perkongsian tentang pada tengah hari ini berkaitan dengan lebih dari 1000 amalan sunnah Nabi sehari semalam. Dan kita berada di muka surat 111, tajuk mengerjakan solat sunnah di rumah. Betul ya? Lipat situ lah. Betul ya. Bulan lepas saya tak datang. Ini bulan 4 ke bulan depan. Saya baru datang. Bagi tuan-tuan sidang jamaah rahmati Allah. Jadi antara perkara yang penting dalam kehidupan kita dan sangat bagus ialah kita menerapkan sunnah Nabi dalam kehidupan seharian kita. Mana dia sepanjang kehidupan kita seharian ini, kita pandukan pada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan antara yang jadi sunnah Nabi ialah tuan-tuan ni, kita tengok sini, tajuk dia ialah melaksanakan solat-solat sunat di rumah. Tuan-tuan pernah buat solat sunat di rumah? Pernah? Ada setengah orang dia kata tak pernah. Nah, tuan-tuan jangan tengok solat sunat, qabliyah, ba'diyah, solat fardu mungkin itu jarang kalangan kita buat di rumah. Tapi yang tu pun boleh buat di rumah. Sebab Nabi disebutkan tidak pernah melaksanakan solat sunat di masjid. Sebab Nabi rumah dia sebelah dengan masjid. Macam saya dekat dengan surau. Boleh. Tapi bila kita sembahyang sunat di rumah, pergi ke surau, tertinggal satu rakaat, ayat tu tak payah. Nah, kita nak ambil fadilah solat sunat di rumah, tapi tertinggal satu rakaat solat fardu, nak ganti dengan 1000 rakaat pun tak boleh. 1000 rakaat solat sunat, satu rakaat solat fardu ni tidak sebanding, tidak sama. Jadi kalau katakanlah kita solat sunat di rumah, pergi masjid tertinggal satu rakaat, baik pergi sembahyang sunat di masjid ya. Nah, itu lebih baiklah tuan-tuan. Sebab yang paling penting ialah kita jaga solat fardu. Kadang-kadang ada orang utamakan yang sunat, yang wajib dia abaikan, rugi.
Tuan-tuan sidang jamaah dirahmati Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna khaira salatil mar'i fi baitihi illa salatal maktubah." Nabi kata, sebaik-baik solat seseorang itu adalah di rumah. Jangan berhenti sampai itu. Berhenti sampai situ sesat. Nah, tak betul. Kena terus lagi. Nabi kata, illa salatal maktubah, kecuali solat-solat wajib. Makna dia solat wajib di masjid. Yang dikatakan sebaik-baik solat seseorang itu di rumah ialah solat sunat. Sebab Nabi kata kecuali solat wajib. Mana dia solat sunat lah. Kena faham betul-betul ayatnya. Ini ayat sastra ni. Sebaik-baik solat seseorang itu di rumah kecuali solat wajib. Apa maksudnya? Ayat mudah fahamnya, sebaik-baik solat sunat seseorang itu di rumahnya. Itu senang. Cuma ayat yang Nabi sebut ni dia indah bahasa dia. Bahasa dia agak tinggi. Jadi tuan-tuan ni sidang jamaah rahmati Allah. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok Allah sebut kalimah tauhid, la ilaha illallah. Allah nafikan dulu, tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Kemudian illallah baru isbat. Yang ni ulama bahaskan cukup cantik bahasa ni. Dia bersih dulu, baru dia tetapkan. Ustaz saya sebut, dia kata macam kita tanam pokok apa-apa lah. Ni orang duk kata musangking. Jadi nak tanam pokok ni, mana-mana pokok pun kan, dia kena bersih dulu. Semok, sambung apa nama, rumput pun tak ada. Lepas tu tanah pula kita gemburkan. Tantan, barulah kita tanam. Betul tak pokok tu akan tumbuh dengan cantik, subur, sebab tak ada gangguan. Dan dia sebut tantan dia kata kalau kita sebut saya makan nasi, dengan kita sebut tidak ada yang saya makan kecuali nasi saja, itu beza. Kalau kita kata saya makan nasi, mungkin ada di situ ayam goreng, sayur, pagede kata pagede, pagede lah, begede, pagede, dede belakang dia, okey. Jadi tuan-tuan begede. Jadi tuan-tuan sidang jamaah rahmati Allah. Kalau kita kata saya tidak ada yang saya makan kecuali nasi saja, mana dia makan nasi saja. Jadi tuan-tuan, sebab tu kita kata saya sembah Allah dengan perkataan tidak ada yang saya sembah kecuali hanya Allah. Itu lebih bersih, lebih suci. Jadi bahasa yang Nabi sebut tentang solat sunat paling baik di rumah ni, Nabi kata sebaik-baik solat sunat seseorang di rumahnya kecuali solat wajib. Jadi tuan-tuan, ini satu bahasa yang indah. Makna dia menunjukkan makna dia tuan-tuan, solat fardu mestilah dibuat di masjid. Yang dimaksudkan dengan ayat ni sebaik-baik solat sunat bagus kita buat di rumah. Nanti kita akan tengok tuan-tuan, kelebihan solat sunat di rumah antara lain ialah sebagai pendinding rumah daripada iblis dan syaitan. Tata boleh tengok dalam tata cari ada satu buku tuan-tuan, pendinding rumah daripada iblis dan syaitan. Memang ada salah satu amalan yang boleh kita buat, perbanyakkanlah solat sunat di rumah. Selain daripada kita baca Quran, lebih-lebih lagi Quran yang bagus, surah yang bagus kita baca dalam rumah, surah Al-Baqarah. Nabi kata setiap benda ada mercu tanda dia. Kita pergi Putrajaya, tahu tak mercu tanda Putrajaya? Dulu mudah nampak masa mula-mula dulu, sekarang tak nampak dah sebab pokok banyak. Dia ada mercu tanda atas bukit tu.
dekat hotel apa benda tu. Tengah-tengah tu kalau kita pusing bulatan tu, dia tengah tu ada mercu tanda. Kalau alamat dah. PICC. Oh tu itu kura-kura ke apa nama penyu kan? Ada bentuk dia kan? Bukan kura-kura, apa nama dia? Pari. Macam ikan pari je lah. PICC tu kan? Tengkolok lah. Boleh jauh nampak center. Dia ada satu mercu tu. Rumah PM tu. Saya tahu alamat dah. Bukan rumah PM ni, bulatan Putrajaya tu tengah-tengah tu kan dia ada bukit. Atas tu dia ada hotel, lepas tu ada mercu tanda. Dulu mudah nampak dah, ni tak nampak. Hotel tu. Tetap ke sekali-sekala hari hujung-hujung minggu tak ada orang pun Putrajaya. Tapi kalau tuan-tuan nak tunggu ramai malam. Oh, ramai basikal tuan-tuan. Macam mana Ustaz tahu? Saya pergilah. Saya nak mengajar ni saya kena pergi. Baru boleh cerita. Jadi tuan-tuan sidang jamaah rahmati Allah. Pernah sekali saya pergi tidur dekat dengan Alamanda. Dia ada satu hotel apa benda tau. Saya tidur situ. Sajalah kan. Ambil angin. Jadi lepas tu adalah pusing-pusing. Dan kadang-kadang hujung minggu pun saya kadang-kadang tak ada kerja. Pergi ambil angin kan. Bukan cuci mata, tapi teguran. Okey tuan-tuan sidang. Dan Nabi kata mercu, setiap benda ada mercu tanda. Mercu tanda bagi Quran ialah surah Al-Baqarah. Dan siapa yang baca dalam rumah surah Al-Baqarah, pasti syaitan tidak akan dapat memasuki rumah. Ada riwayat yang lain, Nabi kata siapa yang baca surah Al-Baqarah dalam rumah dia, syaitan yang ada dalam rumah akan lari keluar. Lari keluar. Saya baca ada satu buku, tuan-tuan boleh cari juga, 7 tipu daya syaitan ke atas umat Islam. Dia ada satu tipu daya tu, syaitan sebagai penasihat. Dan kadang-kadang dia menggunakan manusia sebagai penasihat. Mana dia pengaruhi manusia itu. Macam ada ceritanya mudah tuan-tuan, mudah ceritanya. Bila satu-satu rumah ni ada gangguan, duduk relax kadang tiba-tiba nampak ada orang lintas. Duduk relax ni, tiba-tiba pintu tertutup sendiri. Tidur malam tiba-tiba bunyi dinding dicakar ataupun bumbung dicakar. Saya dulu pernah kena tuan-tuan. Masa saya tinggal di Jalan Ipoh, duduk rumah setinggan, sewa rumah setinggan. Dululah. Tuan-tuan ni bila kita tidur malam tu tuan-tuan bunyi atas bumbung. Saya ni bukanlah tak berani. Tapi kurang berani. Bukanlah takut tapi kurang berani. Dengar tu tuan-tuan sampai pagi tak boleh tidur. Tapi nak keluar pergi tengok tak berani. Esok berani sebab siang kan. Pergi tengok tuan-tuan ni, tengok kesan cakap. Tengok tai kucing tuan-tuan. Kucing berok dia kata dia cakap dulu kan. Jadi tuan-tuan ni sidang jamaah rahmat Allah. Penakut punya pasal. Ini tuan-tuan ni ada orang bila dia mengalami macam yang saya sebut tadi. Kemudian dia macam pergi kerja dah. Dia cerita dekat member dia. Member dia kata, hantar ni kena ganggu dah. Macam saya tak tanya member, saya pergi tengok sendiri. Betul kucing tuan-tuan. Selamat tak payah tanya member kan. Jadi tuan-tuan ni jumpa pula dengan member yang jenis mudah sangat percaya benda-benda pelik ni. Dia kata tak kena ganggu. Ana ada pernah seorang tu bomoh. Dia sekarang ni kalau tu bomoh tak berapa minat. Ustaz. Betul tak tuan? Tuan-tuan ni ada seorang ustaz di Terengganu tuan-tuan, pengamal perubatan. Yang saya sebut dalam kuliah saya sini. Dia kata jin telefon dia.
Bukan main. Bukan orangnya. Jin telefon. Nah, nombor telefon Jin 015. Tetapi boleh tengok dalam YouTube ada. Nah, jadi tuan-tuan tuan-tuan sidang jamaah rahmat Allah. Jadi tuan-tuan saya ada kenal ustaz. Meh saya bawa. Pergi tuan-tuan dia kata rumah hantar ni ada gangguan. Anak datang. Bila datang rumah dia. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, bila ustaz ni datang, ustaz ni tercengang. Kawan tu sudah. Tuan rumah ni member ni kan. Sudah. Ustaz ni tengok apalah pula. Nah, lepas tu dia bawa ustaz, ustaz bawa dia keluar. Ustaz tu kata, rumah hantar ni ada barang. ada hari tu saya panggil imam datang ni buat doa selamat pagar rumah. Betul lah dia kata hantar dia pagar dah, tapi benda tu tak boleh keluar daripada rumah. Dia duduk dekat bumbu. Patutlah ustaz. Sudah. Nah, jadi tuan-tuan patutnya tanya ustaz, rupa dia macam mana tak? Tanya lah kan. Jadi tuan-tuan pokok kita benda-benda gaib ni kadang-kadang mudah sangat percaya. Betul tak? Jadi tuan-tuan ustaz tu kata ada 2-3 ekor, seekor. Anak tak ni lah kesian kat atas ambil 500. Tuan-tuan sidang jamaah rahmati Allah. Tuan-tuan, kalau betul lah ustaz tu dia bukan akan mengeluarkan benda tu. Dia akan ajar petunjuk daripada Nabi bagaimana nak mengeluarkan benda-benda. Sebab yang lebih tahu tentang perkara gaib Allah. Yang kedua, manusia yang diberi ilmu oleh Allah ialah Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi ajar, tuan-tuan bacalah surah Al-Baqarah. Yakin. Kadang-kadang ada juga pokok kita ustaz, saya tiap-tiap hari baca surah Allah. Tapi benda tu tak amal, macam tak ada kesan lah kan. Kalau dia bagi tahu kat saya akan kata mungkin hantar yang tak betul. Mungkin hantar kena perbaiki diri pula. Yang tadi amalan tadi buat dah. Cuma mungkin yang kita kena tambah lagi kebaikan kita, perbetulkan akidah kita, perbetulkan pegangan amalan kita dan sebagainya. Jadi tuan-tuan kalau ustaz yang betul tuan-tuan berkaitan dengan perkara lain, dia akan ajar pada kita, hantar masuk rumah baca bismillah. Nabi kata siapa yang masuk rumah baca bismillah, syaitan tak boleh ikut serta masuk dengan dia, bersama dengan dia dalam rumah. Hantar makan, minum, baca bismillah, syaitan tak boleh makan, minum bersama dengan anda. Nah, setiap kali anda tutup rumah, kunci rumah, apalah tuan-tuan ni, tutup ni, bacalah bismillah. Nabi ajar. Ambil ajaran Nabi. Nah, sebab Nabi lah yang lebih tahu tentang perkara lain. Jadi tuan-tuan dan tuan-tuan boleh tengok salah satu amalan pendinding rumah ialah tuan-tuan perbanyakkan solat sunat di rumah. Jadi tuan-tuan sidang jamaah rahmati Allah. Dan kalau boleh jangan sesekali kalau dalam cerita buku 7 tipu daya syaitan kat umat Islam tu, dia pergi jemput imam. Dia duduk kat rumah. Mana imam ni, dia kata tak sampai-sampai lagi. Dia tak pergi solat berjamaah di masjid. Betul ke tak betul cara macam ni? Tak betul lah. Betul tak tuan-tuan? Patut dia sendiri pergi ke masjid, panggil imam ke apa nama lah, mari ke rumah. Tu yang nampak betul. Tapi tuan-tuan imam dan sebagainya, tuan-tuan mungkin amalan-amalan kadang-kadang yang dia sebut, yang banyak kita buat benda yang Nabi tak ajar ialah datang solat hajat dan sebagainya buat air tawar ni. Saya pun pernah buat air
Nah, masuk rumah baru kan, ambil air ni, renji-renji. Nah, beli kereta baru, motor baru kan, renji-renji. Semua tu tak ada daripada ajaran Nabi SAW. Jadi tuan-tuan ni sidang jamaah rahmat Allah. Okey tuan-tuan, sidang jamaah rahmat. Lagi-lagi teruk yang jenis apa? Tabur beras, apa? Beras kuning. Kuih. Garam kuning no. Tapi kalau dengar ke orang aman ni marah ni tuan. Jadi tuan-tuan sidang jamaah rahmati Allah. Tuan-tuan makna dia kalau kita buat tiap-tiap hari, itulah lebih berkesan. Masuk rumah tiap-tiap hari baca bismillah. Kita amal sendiri. Tiap-tiap hari kita sembahyang sunat. Tiap-tiap hari kita baca Quran dalam rumah, tuan-tuan. Betul tak? Itu paling bagus. Ni panggil sekali-sekala. Nah, rumah mana? Datang sah. Oh, ada pula dia kata. Hari tu dah bawa panggil. Oh, memang lah dia kata. Tak apa-apa anak tolong. Cik, tolong. Nah, mampu 1,500 pula. Okey tuan-tuan, sidang jamaah rahmati Allah. Ni amalan yang Nabi ajar ni pakak-pakak buat tuan-tuan. Nah, yang ni syaitan dia hasut kita jangan duk buat, Betul tak? Sebab tu kita kurang sembahyang sunat di rumah. Nah, baca Quran di rumah. Kalau pergi masjid haji tuan-tuan. Sungguh, betul tak tuan-tuan? Kalau duduk masjid sembahyang sunat haji. Duduk masjid baca Quran jadi rajin, jadi mudah. Betul tak? Rumah tu jadi berat. Sebab apa? Sebab itulah benda yang betul diajar di Nabi. Syaitan akan hasut kita jangan lupa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatul rajuli tatawwu'an haitsu la yarahu an-nas ta'dilu salatahu ala a'yunin nas 25." Nabi kata solat seseorang yang sunat, solat sunat seseorang itu tatawwu'an itu makna dia sunat. Haitsu la yarahu an-nas, makna dia ketika manusia tak nampak dia. Makna manusia tak nampak ni buat di rumah lah. Ta'dilu sama. Apa nama ni? Ta'dilu ni adil makna sama taraf. Sebanding salatahu ala a'yunin nas 25. 25 kali ganda solat dia di hadapan orang lain. Di hadapan orang lain ni makna dia orang nampak, iaitu solat di masjid. Kita solat sunat di masjid, tuan-tuan ni, banding dengan kita solat sunat di rumah tu 25 kali ganda pahala solat sunat di masjid. Tapi 25 tadi saya dah sebut dah. Kalau kata 25 kali ganda solat sunat di rumah, pergi masjid tertinggal satu rakaat. Tertinggal satu rakaat solat fardu, tuan-tuan kita nak ganti 1000 rakaat solat sunat pun tak sebanding. Jadi macam mana? Kalau nak jenis hak cepat, sebab tu saya suka masjid surau ni azan guna mic Qomat pun guna mic. Betul tak? Mana dia kita boleh dengar. Qomat dah. Nah, kalau katakanlah kita tengah sembahyang sunat, qomat tu yang jenis rumah dekat lah ni. Mana dia kita pun ringkaskanlah solat sunat kita. Dekat masjid pun sama, kalau kita datang lambat, dan sempat solat sunat, kita solat sunat lah. Tapi bila dah qomat, dia ada dua cara. Kalau di awal kita baru takbir Allahu Akbar, bila pun Allahu Akbar, dia qomat lah, berhenti. Tak apa hukumnya. Kalau kita baru takbiratul ihram, dia qomat lah. Nak habis tu ada setengah orang dia, sempat lewat. Tapi kalau awal macam tu, boleh hukum dia kita terus batalkan solat tu, masuk solat fardu. Batal terus kan. Tak ada kena bagi salam ke apa nama dah. Jadi tuan-tuan, kalau kita dah habis satu rakaat, satu rakaat lagi nak solat sunat, baru dia qomat, rasa sempat kot. Jadi kalau sempat ringkaskan bacaan-bacaan tu
pendek sajalah. Kalau subhana rabbiyal azim itu 3 kali, baca sekali cukup. Nah, jadi tuan-tuan sidang jamaah rahmati Allah. Jadi tuan-tuan ambillah peluang, ada masa-masa free dan ada kesempatan solat sunat di rumah, buatlah solat sunat. Pahala dia berapa? 25 kali ganda. Ni dak bini tanya, bang, nak pergi mana ni? Solat duha di masjid. Ampun. Solat duha pun kena pergi masjid. Rumah lah 25 kali ganda. Nah, jadi tuan-tuan dan kelebihan bila kita solat sunat di rumah, kelebihan dia apa? Terhindar daripada riya. Nah, sebab dia kata tidak dilihat oleh manusia, orang tak nampak. Tapi janganlah sampai tahap tidak dilihat oleh manusia. Anak bini pun, awak jangan masuk, saya nak sembahyang sunat. Awak jangan tengok. Kalau tidak saya tak dapat 25. Bini kata baru 3 hari sahan pun. Kalau setakat anak bini tengok, tak ada apa lah. Betul tak? Jadi tuan-tuan sidang jamaah rahmati Allah, ni luhu benda sangat. Masuk bilik, tutup kunci. Nah, anak duduk ketuk-ketuk. Jadi tuan-tuan, sunnah-sunnah tersebut berulang kali terjadi dalam keseharian seorang Muslim, baik berupa solat-solat sunnah rawatib. Apa makna solat sunnah rawatib? Sebelum dan selepas solat fardu. Nah, yang mengiringi solat fardu. Solat sunnah duha, sembahyang duha, boleh buat di rumah. Rawatib ni tengok keadaan lah. Tapi kalau ba'diyah boleh buat. Ba'diyah. Kita sembahyang fardu di masjid, lepas tu ba'diyah tu balik rumah. Maksudnya sembahyang sunat di rumah. Tapi saya banyak kali juga niat nak solat sunat di rumah. Nah, sampai dekat pintu masjid, tak jom minum. Boleh. Boleh. Goodbye lah. Betul tak tuan-tuan? Sidang jamaah rahmati Allah. Ataupun solat sunat witir. Nah, tahajud, witir, tatan semua boleh buat di rumah. Dan setiap solat sunnah tersebut harus diusahakan untuk dipraktikkan di rumah. Bagus buat rumah kan? 25 kali ganda pahala. Sehingga akan memperolehi pahala yang sangat besar dan dalam rangka mempraktikkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini faedah tuan-tuan. Kita tengok faedah melaksanakan ataupun mengerjakan solat sunnah di rumah. Pertama, solat sunnah yang dikerjakan di rumah itu adalah sebagai sebab sempurnanya kekhusyukan, ikhlas dan jauh daripada riya. Tadi saya sebut dah. Maknanya kalau kita sembahyang sunat di rumah ni tuan-tuan, kita terhindar daripada riya, menunjuk-nunjuk. Tapi saya nak jadi AJK Ustaz. Nanti orang kata tak pernah sembahyang sunat di masjid, nak jadi AJK. Tu para pemilih yang jahil. Betul tak? Jadi tuan-tuan, itu yang bagus. Tak sembahyang sunat di masjid. Rasa-rasa payah rasa nak jadi AJK. Jadi tuan-tuan sidang jamaah rahmati Allah. Jadi tuan-tuan, ada yang kita tak balik. Kadang-kadang lepas maghrib tu tak balik kan, isyak pun kita balik kan. Jadi bandiah maghrib tu buat di surau. Nah, takkan nak balik rumah mari pula. Tuan-tuan nak. Lepas tu ada kuliah maghrib pula. Buat dekat surau lah senang. Jadi tuan-tuan dia akan dapat kesempurnaan khusyuk dan kita boleh capai tahap ikhlas dalam melaksanakan solat sunat. Kalau macam buat di masjid ni mungkinlah dia terganggu nak jadi AJK ke apa nama. Jadi tuan-tuan, yang kedua faedah dia tuan-tuan mengerjakan solat sunat ataupun melaksanakan solat sunat di rumah. Solat sunnah yang dikerjakan di rumah sebagai sebab diturunkannya rahmat Allah dan juga sebagai sebab keluarnya syaitan daripada rumah. Pendinding tadi saya sebutkan, pendinding daripada gangguan iblis dan syaitan. Solat sunat di rumah. Bila kita solat sunat di rumah, Allah turunkan rahmat.
maka syaitan akan lari keluar. Okey tuan-tuan, sidang jamaah dirahmati Allah. Yang ketiga tuan-tuan, solat sunnah yang dikerjakan di rumah merupakan sebab dilipat gandakannya pahala solat sunnah, seperti dilipat gandakannya pahala solat wajib yang dikerjakan di masjid. Kalau solat wajib, solat fardu, masjid 27 kali ganda. Tak silap saya ada riwayat juga yang Nabi sebut 25 kali ganda solat fardu di masjid. Tapi yang masyhur tuan-tuan 27 kali ganda. Yang tu tuan-tuan ada jugalah ulama bahaskan macam mana nak dapatkan 27. Tapi tuan-tuan apa pun kita peganglah yang Nabi sebut solat fardu di masjid 27 kali ganda. Ada dulu tuan-tuan ada orang buat ni perbandingan. Kalau 27 kali ganda tuan-tuan sepanjang dia hidup, contoh dia bagi ada dua orang ni mati umur 70, dua-dua ni mati umur 70. Dua orang ni mati umur 70. Seorang ni tiap-tiap waktu solat fardu di masjid. Seorang lagi solat sendirian di rumah, tak di masjid. Tuan-tuan bayangkan berapa kali ganda pahala ni yang apa nama solat fardu di masjid ni tuan-tuan. 27 kali ganda darab dengan 5. Berapa tuan-tuan? Buat kira mana? Malah nak kira. Saya kira hari tu berapa juta Nah, 5 darab berapa ni? 27. 135 kan? Tu sehari. Sehari darab dengan 365 hari. 49,275. Katakanlah ditamik 50 tahun lah. Sebab dia akhir balik umur 20. Dia mati 70 hari kan? Berapa? 2.5 juta lah. Lah. 2.5 juta. Saya darab 20 pula. Darab 50 kan? 2.463,750 kali ganda banding dengan kawan tadi. Ni kira 50 ni. Bukan kira 55. Kita akhir balik lah. Jadi tuan-tuan ni sidang jamaah rahmati Allah. Ni tuan-tuan ni kadang-kadang kalau tuan-tuan rasa berat nak pergi semayang sunat, semayang fardu di masjid, ni lah rugi tuan-tuan. Kadang-kadang 27 kali ganda hilang. Dan sekali-sekala kalau tuan-tuan mampu untuk solat sunat di rumah, tuan-tuan ambil lah solat sunat di rumah 25 kali ganda untuk satu rakaat, 2 rakaat. Tuan-tuan jadi tuan-tuan buatlah solat sunat di rumah tuan-tuan 25 kali ganda tuan-tuan, bukan 25%. 25 kali ganda. 25% sikit. Betul tak tuan-tuan? 25 kali ganda besar. Ni keistimewaan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umur kita tak berapa panjang tuan-tuan. Tapi istimewanya kita buat amalan sedikit tapi dilipat ganda. Diberi pahala banyak-banyak tuan-tuan. Jadi tuan-tuan sebab tu apapun tuan-tuan kita kadang-kadang mudahnya tuan-tuan saya sebut la haula wala quwwata illa billah. Kita tidak akan mampu nak melaksanakan apa-apa pun tuan-tuan kecuali pertolongan daripada Allah. Tuan-tuan nak buat apa-apa pun tuan-tuan sebutlah la haula wala quwwata illa billah. Makna dia apa? Mintalah tolong pada Allah. Ya Allah, aku tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan daripadamu ya Allah. Apa pun tuan-tuan. Sebab itulah bila panggilan azan pada hayya 'alas salah, marilah menunaikan salat. Nabi ajar kita jawab la haula wala quwwata illa billah.
Tuan-tuan dengar hari ni satu amalan solat sunat di rumah 25 kali ganda. Tuan-tuan saya dulu masa saya kerja sebelum masuk jadi cikgu, tuan-tuan, saya kerja part time. Tahu kerja apa? Rider Pizza Hut. Nah, pakai motor dia lah, motor sendiri. Dan dulu dia tak ada pakai motor sendiri. Sekarang ni dia pakai motor sendiri kan. Ya, jadi motor dia lantak lah. Bumper apa nama, bongo tu tak berit. Pung, tuan-tuan. Nah, tapi kadang-kadang kalau motor tu buruk, bahaya. Sebab dia apa nama berat lah. Jadi tuan-tuan, tapi dia ambil semua ESP, itu yang sedap. Tuan-tuan, kalau kerja ayah triple apa nama panggil nak? Triple, tuan-tuan, dapat apa? 3 kali ganda. 3 kali ganda gaji. Itu kita pun seronok lah, tuan-tuan. Zaman tu rasa part time, saya kerja part time RM4 ke sejam. Oh, tuan-tuan, rasa seronok lah, rasa banyak, tuan-tuan jadi tuan-tuan, sidang jamaah rahmati Allah, buatlah tuan-tuan dan lepas daripada ni tuan-tuan tak payah nak fikir lah. Letakkanlah kita buat kerana Allah Ta'ala. Berapa kali ganda tadi saya tolong kira lah, sahabat kita tolong kira tadi berapa juta tadi? 2,493 kan. Tuan-tuan, tak payah kira lah, kita serah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk kira amalan kita, dan kita akan tuai, tuan-tuan, dapatkan anugerah ni daripada Allah waktu kita berada di hari akhirat nanti. Jadi tuan-tuan ni, amalan pada hari ni ikut sunnah Nabi, tuan-tuan ni, semayang sunat di rumah, pakar-pakar amal 25 kali ganda Nabi kata. Dan banyak kelebihan tadi, tuan-tuan ni, jauh daripada riya, yang kedua turunnya rahmat, syaitan akan lari daripada rumah kita dan dapat pahala 25 kali ganda daripada kita solat sunat di masjid. Nah, jadi tuan-tuan, sidang jamaah rahmati Allah. Tapi kalau tuan-tuan tak mampu nak buat, janganlah tinggal terus. Mana dia? Kalau tak boleh buat semua, jangan tinggal semualah. Buatlah mana yang termampu untuk kita laksanakan. Jadi tuan-tuan, sidang jamaah rahmati Allah, saya rasa untuk hari ini saya berhenti setakat itu dulu lah untuk perkongsian. Kalau saya masuk tajuk yang baru ni, dia panjang pula, tuan-tuan. Jadi kita berhenti untuk hari ini. Satu tajuk iaitu solat sunat di rumah. Hari ini 7. Jadi tuan-tuan, sidang jamaah rahmati Allah. Tuan-tuan, sebelum saya tutup ni, saya punya sekolah ni nak cari sumbangan wakaf kipas macam kipas Panasonic. Lah ni saya tengok harga dia RM208. Kalau dulu pernah beli, ke tuan-tuan beli berapa? Wakaf orang tak tahu lah. Ada yang orang beli tu tahu kan. Saya tengok ada RM208. Allah alam lah, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, kalau siapa yang nak wakaf, ada 5 biji lagi untuk kosong kalau siapa sudi. Jadi ambil saham untuk akhirat kita lah, kalau ada kemampuan. Nak bagi RM1 pun boleh, tuan-tuan. Kita kumpul, insyaAllah, tuan-tuan, kita pakar-pakar apa nama buat saham untuk dapat pahala sampingan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Aqimus salat.